Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua penonton cerita at Muzium Negara. Dan hari ini, Kak Dada bersama tetamu yang istimewa bagi siri kali ini, iaitu Tuan Haji Chuari. Okey Tuan, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih jemput saya naik bah mini. Dan lokasi hari ini kami berada dalam satu pengangkutan yang sangat popular, legenda di KL pada suatu ketika yang dahulu, iaitu kami berada dalam bas mini yang dipamerkan di Muzium Negara. Jadi kita berkenalan dengan Tuan Haji dahulu. Jadi Tuan Haji, boleh ke Tuan Haji kenalkan sikit diri, mungkin cerita sikit lahir di mana, membesar di mana, mungkin juga kerjaya. Tapi sebelum tu terima kasih. Sebenarnya Bah Mini ni pun banyak cerita, ya. Tapi kita cerita kemudian. Betul. Jadi saya Haji Chuari Selaban, dilahirkan di Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Saya masa saya dilahirkan tu, kalau ikut dalam surat beranak saya, ya, sejak kelahiran, bukan Datuk Keramat. Nama kampung tu ialah Kampung Tangga Cina. Kampung Tangga Cina adalah nama awal kepada Datuk Keramat. Selepas merdeka baru tukar jadi Datuk Keramat. Nanti ada satu cerita yang khas lah tentang ini. Boleh. Ya? Jadi saya mula dapat pendidikan awal di Sekolah Jalan Raja Muda, Kampung Baru, Kuala Lumpur, atau dulu dipanggil Princess Road. Masa tu Datuk Keramat tak ada sekolah lagi. Sekolah Kampung Baru ni adalah satu sekolah yang dianggap cukup besar di Kuala Lumpur, sekolah Melayu yang besar, dan kebanyakan penduduk yang Melayu yang berhampiran ni orang Kampung Keramat, orang di Jalan Geni, semua pergi ke sekolah di sini. Termasuk orang Kampung Baru sendiri, ya. Kemudian selepas itu saya bertukar dari aliran Melayu ke aliran Inggeris. Dulu ada remove class. Dari sekolah Melayu pergi sekolah Inggeris ada remove class 1 tahun. Sekolah kelas peralihan. Maknanya kita kena fasih untuk bahasa Inggeris. Kalau siapa nak pergi sekolah Melayu, dia terus pergi ke sekolah Media Baki. Tapi kalau nak pergi ke high school setapak, kena melalui proses remove class atau kelas peralihan. Alhamdulillah, saya pergi setahun ke remove class, kemudian saya masuk tingkatan 1 dalam aliran Inggeris lah. Ya, kemudian sampai MCE, saya tidak teruskan ke tingkatan 6, saya belajar secara persendirian. Tapi masa itu tidak banyak lagi institut yang ada seperti hari ini, yang awam, ya. Dulu masa kalau nak dari tingkatan 5 ke tingkatan 6 tu tempatnya terlalu terhad. Sebab yang masuk tingkatan 6 hanya ada beberapa sekolah saja di Kuala Lumpur yang ada tingkatan 6. Terhad ya. Sangat-sangat terhad. Dan orang yang terpilih je, katalah dalam satu ujian tu ada siapa dapat nombor 1, nombor 2 je yang akan pergi ke situ. Jadi saya ambil keputusan saya terus belajar secara persendirian lah. Masa tu salah satu institut yang sangat bukan popular lah, yang sangat ramai pelajarnya ialah di Arif Institute di Kampung Baru di Jalan Chowkit tu, ya. Masa tu tak ada lagi sekolah-sekolah persendirian ni, tak banyak. Jadi itulah salah satu yang banyak tempat orang buat pergi belajar secara persendirian. Jadi saya ni masa di peringkat MCE tu, selepas habis tu saya dah mula minat nak bekerja. Sebab masa saya darjah 5 lagi, saya dah terlibat sebagai pelakon kanak-kanak di Radio Melaya. Kemudian masa tu bermulanya siaran radio ke sekolah-sekolah. Jadi dari situ saya dah minat untuk penyiaran ni dah berkembang terlalu awal. Saya seperti dilahirkan di radio lah. Ya. Jadi bila MC ini saya mula dapat peluang, saya buat kerja sambilan sebagai penerbit di radio. Dalam pada itu saya belajar lagi juga. Jadi bila ada peluang untuk dapat jawatan tetap, saya terus minta di RTM lah. Dan saya bermula dengan jawatan sebagai penulis penyelidikan. Itu tahun bila tu? Research Writer, 1973. 73 dah masuk 74. Waktu tu umur Haji berapa? 19 tahun, 20 tahun, ya. Mudanya Haji. Saya pernah memohon jawatan sebagai penyampai TV, pengacara TV1, TV RTM. Ya, masa tu ada kekosongan. Jawatan tu dia tidak permanent. Dia sebagai macam kontrak aja, ya. Jadi masa tu kita tengok, ya, pengacara-pengacara terawal TV seperti Karim Latif dia ada beberapa orang lah. Masa tu tidak ramai, ya, pengacara TV. Taufik Latif, Adnan, kemudian yang perempuan dia Suraya. Jadi jawatan tu memang tak banyak. Jadi saya cuba minta lah. Masa tu ada kekosongan. Bila saya memohon, walaupun saya dah banyak pengalaman dan sebagainya,
bila saya dapat keputusan, umur saya kurang 3 hari. 3 hari je? 3 hari je boleh cukup untuk dapatkan jawatan tu. Tapi saya tidak kecewa lah. Saya terus juga sebagai penerbit sambilan. Kemudian bila ada jawatan untuk penulis pendidikan ni, saya minta dulu. Tak lama lepas tu saya kerja sebagai penulis pendidikan, buka pula jawatan sebagai juruhebah ni. Dulu tak panggil juruhebah dia jawatan tu dipanggil sebagai pembantu siaran. Saya minta jawatan tu, kemudian teruslah dari satu peringkat ke peringkat sampailah jawatan terakhir saya sebagai pengurus ataupun pengawal stesen Radio Klasik Nasional. Itu jawatan terakhir. Radio Klasik. Tapi dalam tu perjalanan tu saya pernah sewaktu masih lagi peringkat pekerja sambilan tu, saya pernah jadi pelakon dubbing alih suara. Watak apa tu? Selalunya watak kanak-kanak lah, waktu saya masih kanak-kanak. Masa tu macam filem-filem Mesir dia alih ke dalam bahasa Melayu, filem Jepun, filem Inggeris, banyaklah. Kemudian filem-filem kartun seperti Ultraman sekarang ni banyak cerita-cerita yang baru ni kan. Dulu ada Oshin. Kalau ingat lagi, saya pernah terlibatlah dalam alih suara tu. Menarik tu Tuan. Okey Tuan, tadi dah beralih pada daripada memperkenalkan diri Tuan Haji. Boleh tak Tuan Haji ceritakan bagaimana perkembangan Kuala Lumpur dahulu dengan yang kini sekarang? Okey, bila saya dah berumur 4 atau 5 tahun saya ni datang dari keluarga yang susah lah. Ayah saya bekerja di Jabatan Orang Asli di Gombak. Jadi bila dia pun masa pergi kerja tu dia akan naik transport yang disediakan oleh Jabatan Orang Asli lah. Jadi masa tu nak pergi Gombak tu rasa jauh. Memang pengangkutan agak terhad. Jadi ayah saya ni pergi balik. Jadi bila ada satu peluang, dia akan bawa kami pergi ke melawat ke tempat kerja dia lah, Jabatan Orang Asli. Masa tu di Gombak tu sendiri nampak macam satu kawasan yang agak macam sangat terpencil. Maksudnya tak ada pembangunan. Tak ada. Kampung, kalau kita lalu melalui Gombak tu semua kampung je. Kampung Melayu lah. Sampai ke Batu Sembilan Gombak tu, kemudian kawasan tu betul-betul hutan. Saya ingat lagi jeep Land Rover yang bawa pekerja yang saya naik tu, dia lalu dalam sungai. Tak ada jambatan. Kemudian pergi ke seberang sana. Sampai begitu keadaan dia. Kemudian bila saya dah mula dapat dibawa keluar dari Datuk Keramat tu, tempat saya dilahirkan tu, saya dah mula nampak lah persekitaran di Kuala Lumpur tu lah. Memang keadaan masa tu memang agak jauh beza dengan sekarang lah. Dari segi infrastrukturnya, dari segi pembangunannya memang sangat-sangat sukar pada masa itu. Saya ambil contoh lah di Datuk Keramat tu sendiri masa tu saya duduk di kampung asal tu, dia tidak tersusun. Macam siapa yang akan bina rumah, dia tak ada jalan untuk masuk pun. Dia lentang pukang je keadaan. Saya ingat lagi tempat saya dilahir dan dibesarkan tu adalah tapak di mana sekarang ni kita tempat kita bayar tol di Akleh tu. Laluan Akleh tu kalau tempat kita bayar tol tu, itu kampung asal tu Keramat di mana saya dilahirkan. Bawah. Di bawah jambatan tu lah. Jadi dulu sungai Kelang yang lalu di situ tu, sungai tu dia bukan lurus. Sungai itu lurus selepas tahun 69. Dulu sungai tu dia bengkang-bengkok, dan kalau nak sampai ke Kampung Baru tu, sungai tu akan pergi sampai ke tepi Jalan Damai tu, masuk ke dalam, dia keluar balik, kemudian baru sampai ke Kampung Baru. Jadi begitu punya bengkang-bengkoknya. Jadi tapak asal Datuk Keramat tu di luar tu lah. Di dalam tu bila dah mula buat tersusun, barulah ada lorong-lorong seperti sekarang ni. Dan di situ juga ada satu kawasan perumahan yang dibina oleh masa dulu panggil Mara. Dulu panggil apa? Bukan Mara, Rida. Kemudian baru jadi Mara. Rumah tu disediakan oleh pihak Rida. Rumah dah pasang siap, rumah kayu. Kemudian dia jadi satu kawasan perumahan lah. Saya ingat tak ada banyak kesannya. Cuma kalau pergi ke Kampung Pandan yang dalam tu, nampak lagi sikit-sikit dia punya bentuk rumah yang asal, rumah kayu tu itu yang permulaan kawasan perkampungan Melayu yang dibina oleh pihak Kuala Lumpur lah. Jadi yang di Kampung Pandan tu, rumah yang dibina oleh Rida tu dulu pun di bawah Dewan Bandaraya. Tapi sekarang dah jadi kawasan Selangor lah. Jadi itu salah satu dari segi perumahan.
Saya ingat lagi lah rumah saya pun masa tu mula-mula bumbungnya tu atap nipah. Di Rumah KL ada di Kuala Lumpur dulu rumah saya, rumah jiran-jiran masih banyak lagi atap nipah. Maksudnya banyak setinggai? Bukan setinggai, rumah betul pun masih pakai atap nipah. Rumah betul. Rumah betul. Kemudian bila ekonomi dah bertambah baik, pendapatan orang pun dah meningkat, kita akan tengok seorang lepas satu rumah tukar ke atap zinc. Itu satu. Yang kemudian dua, jalannya jalan masuk ke lorong-lorong tidak ada jalan tar. Semuanya jalan tanah merah. Tanah biasa ni lah. Kalau hujan memang becak. Kemudian tidak ada parit yang standard parit. Masing-masing buat sendiri. Jadi air itu sentiasa dia bertakung je. Bila hujannya mudah banjir. Satu lagi, saya ingat lagi sistem pembetongan tak ada. Jadi dulu menggunakan sistem jamban angkut dia panggil. Jamban angkut. Pakai tong ya. Pakai tong. Maknanya tiap-tiap rumah ada satu tandas. Kemudian sediakan tong kat luar rumah. Kemudian tempat yang mudah untuk pihak pekerja datang untuk mengangkut. Jadi ada waktu dia, katalah pukul 12 malam, seminggu berapa kali dia orang akan datang angkut tandas, angkut tong-tong tu dibawa ke jalan besar, kemudian ada lori besar tunggu situ. Jadi kita tahu lah bila malam tu berbau semacam je, itu maknanya giliran untuk mereka mengangkut. Jadi kita dah tahu malam apa. Kalau dah tahu malam tu, janganlah nak buat hidangan ke makan ke kan. Memang tak sesuai lah. Itu salah satu sistem dia. Tetapi bila lepas banjir besar tahun 71, saya nak cerita pasal banjir lah. Tahun 71-72 ya, selepas peristiwa 13 Mei lah. Berlaku banjir besar. Waktu tu saya masih jadi pelakon kanak-kanak di Radio Melaya. Waktu tu bangunan ATM ni di bangunan rumah persekutuan di berhampiran dengan Dataran Merdeka. Federal House. Kalau tengok dia masih ada lagi Federal House tu. Jadi saya selalu pergi balik ke Federal House tu lah. Saya naik bas dari Datuk Keramat, turun di kawasan Pasar Seni, kemudian saya jalan kaki sana. Saya ingat lagi peristiwa bila Tahun Baru Cina, masa tu tidak ada larangan bakar mercun. Ya, jadi semua rumah bangunan-bangunan tu meriah dengan bunyi mercun, baling mercun. Saya turun bas, saya lari di celah-celah bangunan tu nak menyelamatkan diri, nak jalan pergi ke Federal. Saya masa tu baru darjah 5. Jadi bayangkan naik bas sendiri pakai seluar pendek lagi masa tu. Waktu lari-lari celah tu kan. Jadi saya dengarlah macam mana bunyi. Masa tu memanglah perasaan takut pun ada ya. Perasaan, tapi akhirnya bila dah ujung tu dah, lepas tu baru lega. Jadi bila berlaku banjir besar ni tahun 2022, pertama sekali di kawasan rumah tempat saya tinggal. Saya dah berpindah daripada tapak asal yang di bawah tol Akleh tu masuk ke dalam lorong Keramat 3. Dia dulu ada lombong besar situ ya, sekarang dah jadi UTC, ada Petron situ, lorong tu lah. Tapi masa tu sistem perparitan sungai memang sangat teruk. Ya, macam saya cerita tadi lah, jalan tidak ada satu sistem parit yang sempurna. Kemudian sungai dia pun bengkok-bengkok. Jadi masa yang banjir besar tu tahun 71 tu, air di depan rumah saya tu setakat hingga ke paras dada. Ya, kami berpindah lah. Dia ada masa tu tidak ada PPS, Pusat Pemindahan Sementara. Bila dah berlaku tu pandai-pandai lah bawa diri. Saya penumpang rumah makcik saya, kawasan dia tinggi sikit. Kami pergi sana lah. Itu pun masa tu saya ingat lepas raya lah. Jadi ada kuih-kuih raya lagi atas meja jadi kami bergili-gili jaga rumah lah. Sebab barang-barang banyak yang tak sempat dibawa keluar kan. Jadi masa turn saya jaga rumah tu, kuih-kuih ada atas meja lagi. Masih terapung? Bukan, tidak atas meja. Dia air betul-betul bawah meja. Jadi bila lapar makan kuih raya je lah. Itu salah satu yang saya masih ingat lah. Lama juga, beberapa hari air tu lama nak mengalir. Bila berlaku banjir je memang kami bersedap sedia. Bila dah sudah tu, bila buat laluan sungai tu diluruskan, kemudian ada sistem yang baru, sistem buat Akleh di atas jembatan bawah sungai tu, barulah kurang banjir di Kuala Lumpur. Bukan di Datuk Keramat je, Kampung Baru salah satu kawasan yang teruk. Kampung Baru kan? Kampung Baru di sebelah Kampung Pindah. Kampung Pindah tu kalau tahu di sebelah ujung Kampung Baru, dia dah bersempadan dengan Keramat tu. Kenapa dipanggil Kampung Pindah? Sebab selalu berlaku banjir, mereka kena pindah. Jadi sistem yang ada sekarang ni alhamdulillah lah, sistem pembetongannya, sistem perparitannya, itu satu perubahan yang sangat besar di Kuala Lumpur. Kemudian lampu elektrik. Saya pernah duduk di Datuk Keramat tu berapa tahun selepas saya bersekolah, baru ada masuk elektrik. Yang keseluruhan lah. Keseluruhan.
Lepas tu barulah lampu jalan mula dibuat dan ya, lorong-lorong tu barulah dibubuh tar. So itu satu dari segi tu. Kemudian bila saya pergi ke Kampung Baru gitu juga. Kampung Baru tu masih betul-betul macam kampung lagi. Saya sekolah di sekolah Princess Road tu. Yang sekarang dipanggil Jalan Raja Muda tu. Sekolah tu sendiri dibina tahun 1913 ke. Itulah antara satu sekolah yang sekolah batu yang begitu cantik dan begitu kukuh lah. Saya ingat lagi kalau kami selalu diberi ingatan oleh guru besar dan pihak guru-guru, jangan berlari-lari di kawasan bawah di sekolah tu 2 tingkat. Ada satu kawasan lapang tu, dia nak mengalir ke bilik guru besar. Jangan berlari-lari di situ. Sebab tiang dia tu, ya, kalau kita terjatuh terlanggar memang pecah kepala. Hebatnya dulu bangunan dulu tu. Dia memang keras betul lah batunya. Jadi saya selalu ingat, kadang-kadang hari ni bila masuk kelas, cikgu bagi tahu. Tadi ada budak darjah ni, dia jatuh, kepala dia pecah. Nasib baik hospital Kuala Lumpur tak jauh. Itu sekolah tu. Jadi okey, balik kepada apa tadi? Masa tu pengangkutan terhad. Sekolah pun terhad. Sekolah semua jauh-jauh. Kalau nak pergi sekolah menengah tak ada yang dekat-dekat. Semua kena pergi Kampung Pandan, kemudian Baki, kalau Inggeris dia ya. Kemudian sekolah ni sistem sekolah. Sekolah Melayu, sekolah Inggeris. Sekolah Melayu seperti sekolah menengah sekolah Jalan Raja Muda Kampung Baru tu. Kemudian saya dengar di Kampung Pandan juga ada sekolah kebangsaan Kampung Pandan. Gombak ada sekolah Gombak Setia. Memang terhad. Ya, tapi sekolah Inggeris banyak. Ada satu lagi sekolah Inggeris ni, kalau masuk sekolah menengahnya, sekolah dipanggil sekolah missionary. Seperti St. John's. Yang lelaki di St. John's VI. Dia ada sekolah Methodist. Yang kononnya dulu diselenggarakan oleh pihak Kristian kan. Kalau perempuannya sekolah St. Mary, St. Teresa. Jadi budak-budak Melayu boleh pergi belajar di situ. Cuma dia belajar dalam bahasa Inggeris lah. Cuma nak tanya Tuan Haji, bagaimana pelajar-pelajar ni masuk ke sekolah-sekolah aliran tersebut? Adakah melalui satu peperiksaan ke? Tak, memang selalunya dua pilihan lah. Satu, kalau sekolah tu terbuka, open, dia boleh mula daripada darjah 1 lagi. Tapi di peringkat menengah macam nak pergi VI, St. John tu, dia akan melalui satu ujian lah. Bukan, dia macam sekarang ni sekolah berasrama lah. Dulu selected, yang nak pergi VI, pergi St. John ni selected. Bukan boleh masuk begitu je. Tetapi ada juga sekolah yang boleh mula daripada bawah. Maknanya dari darjah 1 sampai darjah 6, kemudian dia pergi ke sekolah menengah di situ. Tapi akhirnya bila sistem pendidikan dah berubah, semua jadi sekolah kerajaan. Walaupun sekolah tu asalnya missionary macam St. John, VI, semua di bawah kerajaan, dia terbuka. Tapi dulu tu nampaklah beza. Macam sekolah Melayu ni macam rendah sangat. Macam walaupun budak-budaknya hebat pelaju, tapi pandangan tu macam tapi alhamdulillah bila dijadikan sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, sistem tu meningkatkan lagi lah credibility dan juga kemampuan sekolah-sekolah Melayu ni. Okey Tuan. Tadi kita dah cerita sikit tentang perkembangan perkembangan Tuan di KL waktu membesar sampailah terkini Tadi banyak Tuan ceritakan dari segi sistem perumahan, sistem persekolahan, peparitan, kan? Pembentungan kan? Pembentungan tu tak boleh lupa sebab bila malam tu harum semerbak tu sampai sekarang mesti ingat. Tapi kat sekarang pun ada juga bau juga sikit-sikit lah. Kan sebab sekarang kita pakai logi kan. Bila dia proses, okey, satu lagi nak dengar dari segi pengalaman kita untuk mendapatkan penyebaran berita maklumat sebagainya, memang terhad. Dulu memang ada surat khabar ya. Dulu kita ada utusan Melayu dan utusan Melayu ni dulu dalam tulisan Jawi sebelum jadi utusan Malaysia. Adakah itu menjadi okey, satu lagi berita harian. Berita harian dah ada wujud. Samalah berita harian dengan utusan Melayu. Itulah dua surat khabar yang kita dapat berita. Kemudian radio lah. Radio tu radio Malaysia je lah. Tak ada radio era, tak ada radio swasta. Kalau nak dengar radio selain daripada radio Malaysia, Singapura. Masa tu kalau hari Minggu tu semua orang akan buka radio Singapura, dengar radio apa? Dengar rancangan apa? Drama radio. Drama radio. Panggung drama. Jadi drama masa tu kalau mana-mana rumah lah kita pergi, orang akan buka siaran radio Singapura. Nak dengar drama tu. Masa tu pelakon-pelakon dia pelakon hebat-hebat seperti dulu Aziz Singa, dia ada Rubiah Sparman, kemudian suami dia dulu ya.
apa ni, ada beberapa pelakon yang sangat hebat lah. Masa tu orang takkan buka radio Melaya. Orang pun dengar radio Singapura. Sebab drama dia tu macam real lah. Macam real macam oh ya. Kita dengar tu macam berlaku depan mata kita lah. Dia cara dia cakap tu. Itu kehebatan dia lah. Itu satu. Kemudian dari segi informasi kami banyak dapat juga maklumat melalui Jabatan Penerangan. Sebulan sekali Jabatan Penerangan akan datang. Dia main wayang pacak. Wayang pacak. Dia satu kawasan lapang untuk Keramat tu. Dia akan pergi berperingkat-peringkat lah. Malam ni Keramat, malam esok Kampung Baru, malam esok dia pergi Orang Pandan, Gombak, semua sekitar Kuala Lumpur ni lah. Apa rancangan dia pasang? Dia biasanya dia akan bawa tentang maklumat terbaru, informasi terbaru. Katalah sekarang kerajaan ada dasar baru dasar buku hijau. Semua orang kena tanam sayur-sayuran ke apa kat depan rumah masing-masing, dapatkan maklumat daripada Jabatan Pertanian. Jadi dia akan bagi tahulah cara dia apalah. Kemudian dia tayanglah filem. Satu, filem-filem yang diterbitkan oleh Filem Negara sendiri. Ini semua filem-filem tentang dasar-dasar kerajaan lah. Kemudian kalau nak tahu cerita Tanah Runtuh di Cameron Highland, dia tak keluar kat TV lagi. Masa tu TV belum ada. Cerita Tanah Runtuh Cameron Highland, kita tunggu Filem Negara siarkan. Pernah berlaku satu tanah runtuh di Cameron Highland yang sangat besar tau. Banyak kematian. Kita tengok melalui Filem Negara. Kalau kemudian banjir besar di Kuala Lumpur, dia tak keluar kat TV. Dia keluar dalam filem Negara. Itu bagusnya Filem Negara tu, kita boleh, kalau kita nak kaji sejarah-sejarah lama tentang waktu zaman komunis dan sebagainya, Filem Negara main peranan. Dan saya ingatlah, saya tahu tentang cerita bencana-bencana alam ni melalui Filem Negara. Jadi sebulan sekali Filem Negara akan datang. Kemudian mereka juga akan buat tayangan tentang sesuatu filem yang mereka terbitkan sendiri lah. Okey. Jadi selain daripada tu apa lagi tentang yang Kuala Lumpur ni tadi, perumahan. Kemudian sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan. Okey tu. Saya ada apa tu? Bila sebut pada bila sebut pasal sistem pengangkutan kan, Tuan Haji, kita kan berada dalam bas mini sekarang ni kan. Ada tak memori Tuan Haji bersama dengan bas memori yang terindah banyak bas mini. Sebelum tu bas penumpang lah, bas biasa, dan selalu kalau semua orang tahu siapa duduk Kuala Lumpur, lain daerah, lain kawasan, lain syarikat bas. Sapak, Lenseng, Keramat, Sriwijaya, Gombak, Ceras ada, Pohab okey. Peristiwa bas mini ni memang banyak. Dulu bas mini bermula dengan bas yang sangat kecil, yang dia macam bentuk van, boleh naik dalam 10 orang ke 11 orang, itu je. Dan duduk, tak boleh berdiri macam ni. Jadi ada konduktor di tepi pintu tu, naik, bila dah penuh dia terus jalan. Tetapi bila tukar kepada bas mini yang besar macam ni, yang boleh 25 penduduk, 25 orang duduk, 10 berdiri, dia akan isi sepadat-padatnya. Betul. Saya pun pernah merasai pengalaman tu. Kemudian dia sepatutnya dia boleh tunggu di perhentian-perhentian yang disediakan. Tapi bas mini ni asal jumpa orang je, orang angkat tangan dia akan berhenti. Kemudian bila dalam musim waktu kesesakan jalan raya, waktu pagi kena pergi pejabat ke balik pejabat, bila berlaku kesesakan, dia tidak akan ikut rute yang biasa. Dia boleh pergi ke laluan tikus, ke jalan-jalan mana, supaya cepat sampai ke destinasi. Dia itu nak mengelak kesesakan, itu beza. Kan? Cumanya bayarannya berbezalah. Dia mungkin mula-mula 50 sen untuk satu perjalanan, dekat atau jauh, kemudian naik RM1. Tetapi sebelum tu, bas yang biasa ni, saya ingat lagi Datuk Keramat pergi ke pusat bandar Kuala Lumpur destinasi yang pertama 5 sen. Masuk Kampung Baru 10 sen. Masuk ke jalan, nak sampai ke jalan hill tu, ujung tu, tu 15 sen. Sampai dekat pusat bandar 20 sen. Dulu dia peringkat. Itu beza dulu. Sekarang semua bayarannya secara umum. Ya, sekarang pun bayaran pun secara pakai kad je. Kan? Jadi menarik betul perkongsian dalam program cerita at Museum Negara bersama tetamu Kak Dadah hari ini, iaitu Tuan Haji Chouari Slamat. Jadi Tuan Haji, kita pun kata dah sampai ke penghujung program. Rasanya kita macam belum sampai Kuala Lumpur lagi, baru sampai kat Kampung Baru je. Okey, kita akan tunggu kan siri-siri seterusnya bersama Tuan Haji, boleh memang banyak-banyak peristiwa yang berlaku di Kuala Lumpur. Kalau nak tahu lagi tentang KL lagi, nanti temui Kak Dadah dalam program cerita at Museum Negara. Nak tahu maklumat lanjut, boleh layari ataupun boleh lawati Facebook kami atau Instagram Museum Negara.
Jadi kita akhiri dengan kita jaga kita, #jom singgah Muzium Negara. Okay, bye-bye.